alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin muka surat 12. Muka surat 12 baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan redha dan sabar dan taubah dan ikhlas dan yang lain daripada mereka itu seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Ini sambungan ilmu yang berkait dengan ibadah yang batin, yang iaitu ibadah yang batin ni adalah tempat perjalanan hati, amalan hati yang wajib bahawa engkau belajar akan dia. Ilmu yang ketiga yang dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah selepas dari ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu berkaitan dengan iman, akidah, tauhid. Kemudian pergi pada ilmu yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah, ilmu berkaitan dengan ibadah yang zahir, umpama taharah, umpama sembahyang, puasa. Kemudian ilmu ni pula berkisar, berpusing pada persoalan ibadah yang batin. Yang mana ibadah yang batin amalan hati yang wajib engkau mempelajari akan dia daripada ilmu tasawuf sebagaimana dalam kitab Penawar bagi Hati. Kemudian Imam Ghazali menyatakan yang lagi akan datang sebutnya dalam kitab Minhajul Abidin akan bicara sifat-sifat amalan-amalan hati yang wajib engkau pelajari, dinyatakan dalam kitab Minhajul Abidin ni. Tetapi dalam kitab Minhajul Abidin ni dia pembicaraan dia panjang. Pembicaraan dia panjang. Kalau nak fokus kepada semata-mata bicara hati sebagai permulaan ilmu tasawuf berkaitan dengan ibadah yang batin, amalan hati ini, dalam kitab Penawar bagi Hatilah sebagai muqaddimah dipanggil. Permulaan belajar ilmu tasawuf, permulaannya adalah kitab Penawar bagi Hati, kitab Hidayatus Salikin, naik kepada kitab Minhajul Abidin, naik kepada kitab Syairus Salikin, naik kepada kitab Hikam. Ini dia punya level-level, peringkat-peringkat daripada ilmu tasawuf. Jadi kitab Penawar bagi Hati, Hidayatus Salikin, kitab Minhajul Abidin, kitab Syairus Salikin itu tasawuf syariah dipanggil. Tasawuf syariah ataupun dipanggil sebagai tasawuf muamalah. Tasawuf muamalah. Kita dalam fiqh ada juga muamalah, ibadah, muamalah, munakahat, janayan. Muamalah fiqh ada. Muamalah fiqh ni kira bicara hak zahir. Bab jual beli, itu contoh muamalah fiqh. Hak ni tasawuf muamalah kira bicara hak batin, berkaitan dengan sifat-sifat kepujian dan berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan. Dia panggil tasawuf syariah ataupun dia panggil tasawuf muamalah. Adapun naik pada kitab Hikam, kitab Ad-Durrun Napih, Tanwirul Qulub contohnya, Kasful Asrar contohnya, itu pergi pada tasawuf haqiqah ataupun dia panggil tasawuf mukasyafah. Itu bicara tasawuf peringkat tinggi. Tasawuf haqiqah, pembicaraan maqam ahlil haqqi, maqam haqiqah, maqam awliya.
Dipanggil tasawuf mukasyafah. Tasawuf bicara di kalangan ahli kashfi. Ini bicara tasawuf tinggi, pembicaraan kedudukan aulia-aulia ilah. Kita boleh mempelajari, tetapi kena cari guru yang benar-benar mursyid. Bukan guru hanya membaca sendiri. Sekarang ada guru yang hanya membaca sendiri. Ambil kitab yang sudah ada catatan daripada orang-orang lain yang mempelajari. Yang mana orang yang belajar kitab ni dia akan ada catatan. Yang mana kitab kita dulu-dulu kitab orang tua ni hak mengaji gitu tak ada catatan mana. Hanya ada tarikh gitulah tepi tu. Tarikh pun tulis dengan pensil je. Tapi kalau orang belajar betul benar dia ada catatan, dia penuh catatan. Jadi ada orang yang ambil catatan orang terdahulu, kitab-kitab tasawuf hakikah, kemudian mengajar sendiri tanpa berguru. Ada orang yang ambil hak rumi tanpa berguru. Itu sangat kena hati-hati, sebab kitab-kitab tasawuf hakikah ni diharamkan membaca tanpa berguru. Nahnu qaumun tahrumu mutala'atu kutubina. Kami golongan hakikah mengharamkan mutala'ah kitab kami tanpa berguru. Sebab pembicaraan hakikah ni kalau dia tidak kemas syariah dan tidak memahami pembicaraan hakikah, dia boleh jadi terpesong sampai mereka boleh jatuh kepada kufur. Faham tak ni? Allah Ta'ala ni putih macam kapas di busu. Putih macam kapas di busu. Yang mana di busu panuh tu ada kapas yang cukup putih. Jadi Allah Ta'ala ni putih macam kapas di busu. Oh, baru jumpa. Warna Allah ni putih. Dan kita syariat dah cerita Allah putih. Ni baru jumpa sungguh ni. Ini baru cerita sebenar ni. Allah Ta'ala ni putih. Faham tak ni? Dia pun cerita Allah ni putih. Tu kufur gitu tu. Lepas tu dalam kitab tu kata putih ni diumpamakan dengan sifat-sifat kepujian bagi Allah. Sifat-sifat ketinggian bagi Allah. Tidak ada sifat-sifat kekurangan. Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Tidak ada sifat-sifat kekurangan di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama putih di busu panuh. Bukan nak cerita Allah tu putih. Bukan cerita Allah tu putih. Baca dalam kitab hakikah. Wa min haisul hakikah fal kullu huwal haq. Dari segi hakikahnya semua ni Tuhan belaka. Dia bahas zahir kat habis kan. Wa min haisul hakikah fal kullu huwal haq. Al haq ni asma Allah. Dari segi hakikah sekalian ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal kullu huwal haq. Dia dalam kitab tasawuf hakikah dia tidak menggunakan asma Allah. Terkadang menggunakan asma Allah. Ada juga digunakan asma Allah. Tapi dalam kitab hakikah ni dia banyak menggunakan asma al-haq. Al-haqqul mubin, al-qawiyul matin, asma 99 tu lah. Al-haq. Dari segi hakikah semua ni Allah Ta'ala. Dia faham ni Allah, ni Allah. Ada bahas gitu. Ini tasawuf hakikah. Man arafal haq syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang mengenal akan Allah, nescaya dia akan memandang Allah pada tiap-tiap sesuatu. Tengok sesuatu itu Allah, tengok sesuatu itu Allah. Ni hak membaca sendiri, tu Allah, tu Allah. Kalau nak tengok Tuhan tak? Ni orang baik belaka ni. Kejut dengar. Tengok Tuhan. Dia pun bangun, dia pun berjalan. Ni Tuhan ni. Tuhan berjalan ni. Oh, berjalan baru Tuhan. Duduk bukan Tuhan tadi. Yelah, kalau dia berjalan tu lah Tuhan. Dia Tuhan lah. Bicara maksud apa di situ? Orang yang sampai makrifah khassah ni, zahir dia memandang makhluk. Tapi basirah hanya memandang af'alullah. Diam ke, gerak ke, af'alullah. Bukan af'al, bukan perbuatan makhluk.
Syahidahu fi kulli syai'. Memandang Allah pada tiap-tiap sesuatu. Bukan memandang mata lendai. Tu Allah tu bukan. Memandang dengan basirah. Syuhud dia panggil. Maqam syuhudi dia panggil. Itu tasawuf hakikah. Dia pembelajaran cukup halus. Yang mana terkadang belajar dengan guru yang tidak berguru, yang hanya membaca sendiri, boleh terundur pada akidah Jabariyah. Terundur pada akidah Jabariyah. Daripada akidah Jabariyah akan terundur pada kapi zindik. Itu dinyata nak kita Ad-Durrun Napih. Kita Ad-Durrun Napih ni kita tasawuf hakikah. Di awal tu bicara berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah, kemudian mazhab Al-Kashfi. Ini bicara maqam aulia. Tapi belum sampai maqam aulia dilakonkan. Tunduk pada akidah Jabariyah. Tak semayang, Tuhan. Tak puasa, Tuhan. Berjudi, minum arak, berzina, Tuhan. Lepas tu hukum dia, tak apalah, tak Tuhan. Tak salahlah tak semayang, tak salahlah tak puasa. Contohnya, ini kapi zindik, kapi menafikan syariat. Apa ada ni? Derhaka pada ibu bapa, sebenarnya taat kepada takdir Allah. Syariatnya duduk di mana? Orang mencuri, jangan pandang pada pencuri, pandang pada af'alullah. Allah belaka tu. Syariat duduk mana? Ini contoh orang yang salah pengajian. Dia baca kita tasawuf hakikah, dia boleh tunduk pada akidah Jabariyah. Mu Tuhan. Sebab dalam kitab tasawuf hakikah, contoh dalam kitab hikam syarah Tuku Pulau Mani, selagi memandang ikhtiar manusia, selagi memandang af'al manusia, belum lagi ma'rifatullah, belum lagi mentauhidkan Allah, belum lagi beriman. Selagi memandang ikhtiar manusia, pilihan kita, selagi memandang di hati af'al manusia, gerak diam kita yang buat, pandang di hati, rasa di hati, memang kita yang memilih, memang kita yang melakukan. Belum lagi ma'rifatullah, belum lagi mentauhidkan Allah, masih lagi mensyirikkan Allah, belum lagi beriman. Ada ni. Maka dia pergi bahas bab syariat, pergi bahas belum makrifah syariat, belum mentauhidkan Allah syariat, syirik syariat, belum beriman syariat pun orang. Di situ belum makrifatullah, belum makrifah peringkat aulia, masih lagi makrifah peringkat syariat, belum lagi mentauhidkan Allah tauhid khas wahdatul af'al, belum lagi maqam fana, masih lagi mensyirik Allah, syirik sir, bukan syirik syariat. Belum lagi beriman, iman yang kamil, bukan belum beriman, iman tidak sah. Jadi apabila dia salah faham, kena hilangkan rasa pilihan diri, kena hilangkan rasa perbuatan diri. Itu turun daripada Jabariyah. Sebab kita wajib berpegang di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Wajib berpegang di akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikah kami yang sembah, akan dikah Allah kami yang minta pertolongan. Lagi merasai kami yang memilih untuk mengabdikan diri akan Allah, masih lagi belum makrifah aulia. Mereka sampai maqam fana, sampai makrifah khassah, sampai wahdatul af'al maqam fana, iman yang kamil, iman yang sempurna. Di basirah mereka tidak ada pilihan dan perbuatan hamba. Di basirah mereka hanya ada af'alullah. Itu bukan lakon, itu dia panggil mazhab Ahlul Kashfi. Itu bicara kita tasawuf hakikah. Hak belajar pasal ning lah, akhirnya tunduk pada akidah Jabariyah, akhirnya mudah-mudah mensyirikkan orang yang mentauhidkan Allah, mengkufurkan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi merasai asbab pada ni. Kerana makanlah hati ni kenyang. Kenapa? Kerana makan. Maka masih lagi mensyirikkan Allah, bukan mentauhidkan Allah, masih lagi kufur, tidak beriman. Kita apabila kenyang, bagaimana di hati kita kenyang tu?
Mari daripada makan banyak tadi nah. Ni sekarang ni. Kita nampak terang ni. Mari mana di hati kita nampak terang ni? Kerana lampu buka. Kerana cermin mata pakai. Teranglah. Af'alullah. Tapi rasa di hati kepada makhluk. Maka belum lagi mentauhidkan Allah. Syirik laginya. Kafir laginya. Sebab merasai makhluk. Ataupun orang ni. Dan masih lagi yakin kepada makhluk. Yakin lah. Apabila duit banyak, lega, yakin. Masa hadapan tak susah dah, duit banyak. Dalam bank pun duit banyak. Bulanan pun masuk banyak. Anak pun harta banyak. Sebab apa? Anak berjaya belaka. Mak ayah pun rasa lega, yakin dah. Masa depan kehidupan mak ayah terjamin. Masa lagi kafir, umpama penyembah berhala. Ni berat-berat belaka ni. Ini semua adalah rakaman belaka. Mari mana ni? Mari daripada salah pengajian. Kitab tasawuf hakikah. Belajar dengan guru yang tidak mursyid. Bukan kitab tu salah. Kitab tasawuf hakikah ni kitab yang penuh dengan barakah. Di pondok-pondok pun kalau baca kepada pelajar-pelajar tertentu saja. Bukan baca umum. Bukan dikatakan di pondok tak ada langsung baca kitab tasawuf hakikah. Tu pondok dah. Baca hak syariat ni lah. Baca Minhajul Abidin, Sairus Salikin. Baca syariat. Tak baca hak hakikat. Tiba-tiba kapung. Tauhid Fardhu Ain pun tak ada lagi. Fiqh Fardhu Ain pun cukar cemaking. Hak tasawuf Fardhu Ain kitab penuh hati pun tak belajar lagi. Dia baca kitab Hikam, kitab Ad-Durrun Nafih. Allah kata Ad-Durrun Nafih. Saya mengaji kitab Hikam, saya mengaji kitab Ad-Durrun Nafih bukan dalam pondok. Saya belajar di luar pondok. Bukan dalam pondok. Ada ni. Sebab apa? Ini ilmu khususi. Walaupun tugu pondok tu sendiri, dia belajar kitab-kitab tasawuf hakikah, tapi fokus mereka kepada pelajar mereka adalah untuk alim ilmu syariah, untuk bimbing masyarakat dengan ilmu syariah. Adapun bicara tasawuf hakikah ni untuk khususi. Tapi oleh kerana ambil dia guru yang tidak mursyid, akhirnya dia pun ajar kepada umum yang syariahnya tahu ke mana, dan dia hura pun hura yang tidak bertepatan dengan pembicaraan tasawuf hakikah. Tak apalah, kita baca kitab Hikam, kita hura syariah. Kalau nak hura syariah, ambil tasawuf syariah. Kalau baca kitab Hikam, hurai tasawuf hakikah. Bicara dengan kehendak kitab lah. Kita nak hurai hakikat ni, kitab Hikam ni, orang kita ni tak mampu nak menguasai. Tak apalah, saya baca kitab Hikam, saya hurai syariat. Dia tak kenal kitab. Nak hurai syariat, tasawuf syariat ada kan? Ambil kitab Penuh Berhati, ambil kitab Minhajul Abidin. Habis kitab Minhaj, ulang kitab Minhaj. Habis kitab Minhaj, ulang kitab Minhaj. Untuk dah kata kita nak urah hakikat ni pada orang kampung tak capai, dia kata dah tak capai, kenapa ambil tasawuf hakikat? Ni mana di sini pun tidak mursyid, dia tak pandai nak letak. Kitab-kitab tasawuf hakikat ni umpama intan berlian. Intan berlian nak letak di mana? Yang kitab Hikam Syam Tauku Pulaman ni, jangan kamu gantung kalung emas ke tengkok babi. Jangan kamu gantung kalung emas ke tengkok babi. Maksud dia apa? Jangan kamu ajar tasawuf hakikah kepada mereka yang fardhu ain pun tak lepas. Tak ada ni. Sebab apa? Ini kalung emas, intan berlian. Lepas tu nak bicara pada siapa? Orang yang kaya raya. Ni bawa intan berlian kepada orang yang makan tak cukup. Kalau dia bawa intan berlian kepada nenek mereka yang makan pun tak cukup, itu intan berlian palsu. Intan berlian yang sebenar tu dalam cermin. Siapa yang masuk pergi? Orang yang berkemampuan. Ada ni. Barang mahal ni. Tiba-tiba jual intan berlian, jual tepi jalan gitu je. Jaja kepada orang-orang kampung yang makan tak cukup. Asal itu yang palsu. Ada ni. Tepi jalan jual jam Rolex, faham?
Tepi jalan tu. Jual jam Rolex. Sebenar kedok tu. Saya pernah beli RM10 ke RM20 gitulah. Jam Rolex lah. Tapi tahulah itu. Tapi tahan. Tahan kok. Boleh pakai lama benar. Lama. Jam Rolex. Harga RM20 ke gitulah. Tepi jalan. Kita tahu dah. Itu palsu. Jam Rolex yang sebenar. Dah swimming lah siapa yang masuk. Masuk lebih kurang. Juru jual tu pun suruh keluar. Sebab apa? Ini untuk orang-orang yang tertentu. Barang mahal. Samalah tasawuf hakikat. Umpama intan belian. Kalau dibawa kepada masyarakat umum yang hanya belajar untuk cukup makan, kita panggil lah, untuk cukup ilmu untuk beramal, ini bukan guru yang sebenar. Jadi belajar tasawuf kena ingat ada dua tasawuf. Satu tasawuf syariah, satu tasawuf hakikat dia panggil. Yang bicara sekarang ni tasawuf syariah. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang batin, yang ianya adalah pekerjaan, perjalanan, amalan hati yang wajib engkau mempelajari akannya. Daripada sifat tawakul terdahulu, sifat tafwid, menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bicara tasawuf syariah. Tapi macam mana yang Al-Maun Teguh saya sebut, kita bicara tasawuf syariah ni memanglah sakit kita sebab tuju hati kita. Tapi kalau kita bicara tasawuf hakikat, cerita bab maqam, kedudukan orang yang tinggi dengan Allah, sedap cerita. Sebab tak kena atas kita. Bukan setakat sedap cerita, terkadang terkhoyar kitanya seolah-olah kita duduk maqam tu. Akhirnya tengok orang lain, tu maqam syariat. Lepas tu kamu, kita maqam hakikat. Dia khoyal. Dia merasai bahawa itu maqam dia. Jadi bicara tasawuf syariat, memang tuju hati kita masing-masing. Amalan hati kita. Bila cerita bab tasawuf hakikat, cerita basirah aulia. Kedudukan aulia. Mana cerita hak tinggi-tinggi. Sedap dengar. Jadi khoyal. Jadi maqam khoyal dia panggil. Saya belajar kitab hikam, kitab Adun Nafi dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakar Baru. Cerita bab maqam ni keluar air mata. Tingginya mereka. Hamba ni jauh nak sampai maqam ni. Ini maqam aulia kasih Allah. Hamba ni kasih pada aulia. Boleh gantung ekor serban para aulia di pada masyarakat pun alhamdulillah. Mengajar-mengajar cerita bab maqam ni, maqam mereka. Saya hamba tak sampai maqam. Demo semua ni mungkinlah atas pilihan Allah. Sebab atas pilihan Allah, orang belajar ke orang belajar ke, itu ilmu atas pilihan Allah. Yang mana yang orang maklum Tuan Guru ni aulia. Tiba-tiba dah hamba ni orang awam je. Ini guru yang sebenar. Hak tak sebenar dilakon dia. Anak murid pula suruh lakon juga. Akhirnya maqam khayal. Pada ni. Sebab itulah macam di Terengganu ni Ad-Durrun Nafi, kalau tak silap lah, tidak dibenarkan baca Ad-Durrun Nafi sebab dia bicara hakikat semata-mata. Kitab hikam hak syarah Tengku Pelemani wallahu alam dah ada setengah negeri tidak dibenarkan. Sebab pembicaraan dia pembicara hakikat. Tapi tadilah tak apalah, kita baca tasawuf hakikat, kita orang syariah, tak kena dengan kitab. Tak kena dengan kitab. Kadang-kadang baca kitab hikam, hura syariat, betul sungguh. Hura tauhid pun ada juga. Main kucalana kau panggil. Pernah dalam TV ajar kitab hikam, tasawuf harian. Tasawuf harian ni kitab pandang bagi hati. Kitab Minhajul Abidin tasawuf harian. Kitab hikam tasawuf hakikat. Patu huraian syariat. Tak kena pada kehendak kitab. Bicara bab tauhid. Tauhid bicara kitab tauhid 420 lah, bukan kitab hikam. Mana ni? Mana tak kena tempat letak. Tu mana guru bukan guru yang mursyid, bukan guru yang sebenar.
Huraian tidak bertepatan dengan kehendak kitab hikam tu sendiri. Tapi boleh belajar guru yang sebenar, alhamdulillah, kena pilih molek lah. Dia belajar dengan siapa? Ada yang baca kitab hikam syarahan Taqu Pulamani. Belajar dengan siapa? Membaca sendiri. Belajar juga dikatakan 2-3 hari belajar, lepas tu baca sendiri. Bila baca sahaja, dengar, tahu lalu dah. Baca sendiri. Bukan kata huraian kitab. Nak baca kitab pun tak pandai. Kitab Jawi lama. Ni sungguh ni. Kitab Jawi lama, ejaan dia tak sama dengan Jawi baru. Jawi lama ni pula Jawi. Ni Jawi Minhajul Abidin, Syekh Daud terjemahan ni. Jawi lama dah. Kitab hikam syarat Taqu Pulamani, Jawi yang lebih lama. Ada orang baca Hayyinun. Hayyinun gigi bahasa Arab. Hayyinun hina. Bahasa Melayu bukan bahasa Arab. Hayyinun. Ni mana apa? Dia membaca sendiri. Berani. Dan kita hikam syarat Taqu Pulamani tu kan. Kaf jim. Kaf satu, jim satu. Nak baca macam mana? Keji. Keji, kaf, jim, ya. Itu ejaan Jawi kemudian. Ejaan Jawi lama, keji, kaf, jim. Nak baca macam mana? Itu ejaan Jawi lama. Nak baca Jawi lama pun salah. Macam mana nak hurah kitab? Ada orang yang, yelah kita belajar tasawuf syariah ni, hak tu yelah duk bicara. Dia rasa macam lekeh. Dia rasa macam rendah. Kalau bicara hak tasawuf haqiqah, atau dia khoyal. Dia khoyal. Dia rasa macam dia sampai makam. Bicara orang tinggi-tinggi. Mana beginilah contoh-contoh lah. Kita bicara orang kaya raya. Cerita begitu begini. Kita yang belajarnya naik motor buruk je. Gitulah contohnya. Kan orang ceramah cerita kaya kan. Ceramah cerita kaya. Dia lambung duit dia lambung duit. Ada dalam program itu rasa macam kaya dah. Kan dia kan ceramah dia lambung duit Yang di dalam majlis itu rasa macam kaya dah. Keluar-keluar motor buruk. Itu perumpamaan. Gitu je lah. Jadi bicara kitab-kitab tinggi ni dia rasa macam baru sedap. Tapi kalau bicara tasawuf fardu ain tak lepas lah. Dan kita pernah bagi hati macam mana. Ada kitab Minhaj ni dia bicara panjang. Bicara panjang. Bicara bab tawakul, bicara bab tafwid, bicara bab redha, bicara bab sabar. Itu akabah yang keempat. Akabatul awarid akan membicarakan tawakul, tafwid, redha dan sabar. Panjang bicara. Tapi kalau nak fokus kepada amalan hati, sifat kepujian, kemudian di bawah tak akan bicara sifat yang ditegah pada syarak. Secara fokusnya permulaan adalah dalam kitab Penawar Bagi Hati. Yang mana kitab Penawar Bagi Hati ni kita baca sebelum naik kepada kitab Minhajul Abidin. Pada bagi hati habis, baru kita naik kitab Minhajul Abidin. Kena bicara secara fokus satu-satu. Ini ilmu yang ketiga. Sepada daripada ilmu tauhid, yang kedua ilmu ibadah yang zahir fiqh, kemudian berkisar ilmu kepada ibadah yang batin, yang iaitu amalan hati, pekerjaan hati yang wajib engkau belajar akan dia, kata Imam Ghazali rahimahullah, wajib fardu ain. Bicara bab redha, apa dia redha? Redha ni terima hati. Redha dengan makna setuju hati. Redha hati, setuju hati. Dalam Sirajut Talibin, redha ay biqadaihi ta'ala khairihi wa syarrih. Redha setuju hati, terima hati, puas hati, suka hati akan qada Allah, sama ada qada yang baik ataupun qada yang jahat. Qada yang jahat, nak redaknya macam mana? Hati nak setuju, hati nak terima, hati nak suka, puas pada qada yang jahat. Nak redak dari sudut mana? Sudut qada Allah.
Itu sudah bicara panjang dalam kitab Penuh Bagi Hati. Adapun kejahatan dari sudut pilihan dan usaha hamba, haram redha. Ar-redha bil maksiyati maksiyatun. Redha dengan perkara yang derhaka, dia akan berdosa. Redha pada perkara yang haram, hukumnya haram. Ar-redha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran, jatuh kufur. Tetapi redha dengan qada Allah ni termasuk qada yang jahat. Qada yang jahat ni termasuk kufur dan maksiat. Redha dari sudut qada Allah Subhanahu wa taala, haram redha dari sudut ikhtiar dan usaha hamba pada memilih dan melakukan perkara yang jahat. Tapi hakikatnya pilihan dan usaha hamba tetap qada Allah Subhanahu wa taala. Ni kena letak molek. Redha dengan qada Allah, qada yang baik dan juga qada yang jahat. Nak redha macam mana qada yang jahat? Memang kena redha, kena terima. Sebab segala perkara termasuk jahat, qada Allah, kena redha, kena terima. Jangan iktirad. Dia panggil jangan iktirad, jangan persoal. Kenapa Allah qadakan ahli dunia 3/4-nya kafir? Jangan persoal. Qada Allah ada hikmah dia belaka. Tetapi nak mempersoalkan itu usaha manusia tu lain. Kenapalah manusia ni pelik sungguhlah. Hak baiknya banyak, cari hak jahat tu kenapa? Contoh. Itu persoal qada Allah, persoal ikhtiar usaha manusia. Banyak perkara baik dipilih perkara buruk. Persoalkanlah. Hak tali persoalnya, persoal qada Allah. Itu tak boleh. Wajib redha. Adapun ikhtiar usaha manusia pada zahirnya pada perkara yang jahat, haram kita redha dan kita akan persoalkan. Kenapa orang ni semayang pun tidak, puasa pun tidak? Kenapa orang ni aurah pun tutup tidak sempurna? Persoalkan akan pilihan dan perbuatan manusia melakukan perkara yang jahat. Walaupun pada hakikatnya tak semayang ke, tak puasa ke, tidak menutupi aurah dengan sempurna ke, qada Allah juga pada hakikatnya. Yang sebenar-benarnya. Tapi kita duduk makam syariah. Kita kena pandang dari sudut syariah. Wajib kita pandang dari sudut syariah. Jangan menafikan syariah. Boleh terundur pada kafir zindik. Ingat baik. Jadi dari sudut mana kita tidak boleh pertikai. Dari sudut mana kita dibenarkan pertikai. Dari sudut mana kita wajib redha. Dari sudut mana kita haram redha. Pada satu perkara maksiat. Contoh, anak kita melakukan perkara yang terlarang pada agama. Dari sudut yang dilakukan oleh anak itu qada Allah, wajib kena redha. Jangan persoal kenapa ya Allah, hak ni seorang engkau qadakan buruk, kenapa ya Allah? Itu hukumnya haram, tidak redha dengan qada Allah. Wajib kena redha. Dari sudut anak yang melakukan perkara dilarang, pilihan dia, perbuatan dia, maka haram redha, wajib kita kena marah, wajib kita kena ambil tindakan. Satu kemaksiatan, satu kejahatan, keluar dua sudut. Qada Allah, wajib redha. Pilihan dan perbuatan hamba, haram kita redha, wajib kita kena cegah, wajib kita kena ambil tindakan. Kita ibu bapa ada ni. Satu perbuatan yang jahat dari dua sudut yang berbeza, walaupun pada hakikatnya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni bukan nak bicara redha dengan qada Allah termasuk qada jahat. Sekarang ni qada jahat pun tidak diimani. Qada jahat pun tidak diimani. Perkara jahat Allah tidak mengqadakan pada azal. Itu akidah Mu'tazilah. Ya khilaf ulama kafir akidah ni ataupun fasik lagi mubtadi', akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah.
Bukan nak bicara bab ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf ni. Bab ilmu yang pertama pun tak lulus dah. Perkara jahat tidak diimani, ianya qada Allah. Atau balik awal. Ada ni. Lepas kita imani perkara jahat ni qada Allah, balik pada syariat zahir pula. Syariat zahirnya wajib kita kena cegah perkara yang jahat. Syariat zahir. Syariat batinnya kita wajib reda dengan qada Allah, termasuk qada yang jahat. Hak kita cegah itu syariat zahir. Hak tauhidnya kita imani perkara jahat, kufur dan maksiat qada Allah. Mana ni? Adapun syariat zahirnya wajib kita suruh perkara yang baik, wajib kita cegah perkara yang mungkar. Itu syariat zahir. Hati wajib reda dengan kejahatan yang ianya qada Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat batin tasawuf. Tapi dimulai dengan beriman dengan qada Allah baik dan jahat. Sekarang ni hak iman yang pertama ni tak lulu. Macam nak bicara bab syariat zahir pekah, macam nak bicara bab syariat batin tasawuf. Reda dengan qada Allah termasuk qada yang jahat. Dalam kitab pernah berhati dia perici di situ. Hak qada perkara yang jahat. Reda dengan qada Allah perkara yang jahat. Dalam kitab Faridatul Faraid pun. Kitab Faridatul Faraid, kitab tasawuf, kitab tauhid sifat 20. Tapi di dalam tu dia ada bicara. Yang mana wajib reda dengan qada Allah yang jahat. Yang mana haram reda dengan qada Allah yang jahat. Wajib reda dari sudut qada Allah. Haram reda dari sudut kejahatan tadi, pilihan hamba sendiri, usaha hamba sendiri, walaupun pada hakikatnya pilihan hamba dan usaha hamba tetap qada Allah Subhanahu wa taala. Kena perici. Reda dengan qada Allah, contoh Tuhan Allah qadakan dengan sakit. Tidak menafikan syariat kita berubat. Ada ni. Sakit kita imani qada Allah. Berubat itu syariat zahir. Hati reda dengan qada sakit itu syariat batin. Hati sabar dengan qada Allah itu syariat batin. Kenapa kamu tidak berubat? Kerana saya reda. Tak betul gitu. Kenapa kamu tidak berubat? Kerana tak ada belanja dah. Itu betul lah. Kenapa tak berubat? Kerana reda. Berubat syariat zahir, reda dengan qada yang buruk, sakit contohnya, sabar atas sakit itu syariat batin. Berubat itu syariat zahir, lepas berubat tawakul kepada Allah, itu syariat batin. Bukan reda ni berdiam diri, bukan reda ni berubat pun tidak, berdoa pun tidak. Berdoa itu syariat zahir. Tuhan qadakan sakit, hak syariat zahirnya berubat serta berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita. Sambil berubat, kemudian syariat batinnya reda dengan qada Allah ujian kena sakit. Hak yang pertama beriman sakit itu qada Allah. Yang kedua berubat dan berdoa itu syariat zahir. Yang ketiga hati reda sabar dengan ujian sakit daripada Allah Subhanahu wa taala. Reda bukan bermakna kita berdiam diri. Kalau kita ditimpa mudarat, kita wajib berusaha untuk melepasi mudarat. Tapi itu reda dengan qada yang Allah Taala uji ke atas kita. Tetapi bukan berarti kita berdiam diri dengan kemudaratan yang ditimpa ke atas kita, atas syariat zahir. Kita kena berusaha untuk melepasi diri kita daripada kemudaratan. Yang mana kemudaratan tu kita imani ianya qada Allah. Bila ianya qada Allah, kita hati reda akan kemudaratan yang ianya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bicara panjang bab reda dalam kitab Penawar bagi hati dan sabar dan taubah dan ikhlas dan yang lain daripada yang demikian itu di antara ilmu yang berkisar berkaitan ibadah batin, amalan hati yang wajib engkau mempelajari akan daripada ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.